Awak semua tak guna, tak boleh harap. Mengapa tak beritahu saya banjir semalam? Tanya Ghazali Shafi dalam nada yang memekik. Menteri Besar Perak dan semua pegawai-pegawai diam. Mereka dalam keadaan seperti kena pukau. Allahyarham Tun Muhammad Ghazali Shafi atau lebih dikenali sebagai King Ghaz merupakan seorang tokoh politik dan negarawan terulung yang pernah wujud dalam sejarah pembentukan negara Malaysia. Anak kelahiran Kuala Lipis ini sangat terkenal dengan kepakarannya dalam bidang rundingan dan hubungan diplomatik. Selain itu, beliau juga dikenali dengan sikapnya yang sangat garang serta tegas, dan sebab itulah beliau digelar sebagai King Ghaz. Dilahirkan pada 22 Mac 1922, beliau telah menghabiskan waktu kecilnya dengan menumpukan perhatian kepada pelajaran sehinggalah dapat menamatkan pengajian tinggi di luar negara seperti di University College of Wales dan mendapat ijazah pengajian antarabangsa di London Schools of Economics. Perjalanan politik beliau telah bermula sejak tahun pertama penubuhan Parti Keramat bagi kaum Melayu iaitu Parti UMNO pada tahun 1946 selepas 5 tahun berkhidmat dengan gerakan menentang Jepun. Beliau kemudiannya berjaya menyandang beberapa jawatan penting dalam negara, antaranya Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar dan Setiausaha Tetap Hal Ehwal Luar. Sumbangan beliau kepada negara telah bermula sejak beliau dilantik sebagai penasihat tetap bagi Suruhanjaya Kobal yang berfungsi dalam usaha menggabungkan tanah Melayu bersama Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Hasil daripada pembentukan Suruhanjaya ini telah membawa kepada pembentukan negara Malaysia pada 16 September 1963. Pada tahun 1975, negara telah dikejutkan dengan serangan sekumpulan pengganas daripada Tentera Merah Jepun atau Japanese Red Army di mana mereka menawan bangunan American International Assurance AIA di Kuala Lumpur. Tujuan mereka menawan kedutaan ini adalah untuk mengugut supaya kerajaan Malaysia untuk berunding dengan kerajaan Jepun, Sweden dan Amerika Syarikat supaya anggota Japanese Red Army yang ditahan di Jepun dan Sweden dibebaskan. Bagi menyelesaikan ketegangan yang berlaku, Tun Razak yang menjadi Perdana Menteri pada waktu itu merasakan hanya ada seorang individu sahaja yang berkemampuan untuk mengawal keadaan tersebut dan orang itu adalah King Ghaz. Diceritakan pada ketika itu beliau sedang berada di Jakarta atas tugasan rasmi telah bergegas dengan kadar segera setelah mendapat panggilan daripada Tun Razak untuk melakukan rundingan dengan Japanese Red Army. Selain itu, terdapat juga sumber yang mengatakan bahawa beliau telah dengan beraninya dan rela hati untuk dijadikan sebagai tebusan JRA bagi menggantikan tebusan lain yang menjadi bangsa di bangunan AIA itu. Setelah persetujuan antara kerajaan Malaysia dengan JRA dicapai, akhirnya kerajaan Jepun akur dengan desakan Tun Ghazali supaya membebaskan anggota JRA dan menghantar mereka ke negara Libya atas persetujuan Jeneral Muammar Gaddafi. Selain itu, terdapat juga sumbangan yang telah diberikan oleh Tun Ghazali di pentas antarabangsa seperti menjadi pasukan pemantau proses pilihan raya kepada banyak negara seperti Afrika Selatan, Bangladesh dan Sri Lanka. Tambahan lagi, beliau juga banyak terlibat dalam banyak hal yang berlaku di negara seperti pembentukan Mageran pasca peristiwa 13 Mei, penubuhan Rukun Negara pada 31 Ogos 1970 dan bergerak aktif memberi sumbangan dalam badan swasta dan bidang sukan selepas pengunduran beliau dalam karier politik pada tahun 1984. Tun Ghazali telah dikurniakan darjah Seri Setia Mahkota pada tahun 2005 yang membawa gelaran Tun setelah mengambil kira sumbangan beliau yang pakar dalam bidang diplomasi dan rundingan dengan negara luar. Kesimpulannya, personaliti dan karisma yang ditampilkan beliau sebagai seorang menteri yang benar-benar berkhidmat demi rakyat dan negara telah membuatkan namanya dikenang sebagai seorang ahli politik yang hebat sepanjang zaman. Hingga kini, Tun Ghazali tetap dikenang sebagai seorang yang bertanggungjawab menjadikan Kementerian Luar sebagai salah satu kementerian yang memberikan sumbangan besar kepada negara. Itulah keberanian dan ketokohan Tun Ghazali yang tetap dikenang sehingga ke hari ini.